Okay, Assalamualaikum sir. Nama saya Nur Syuhada binti Mustafa. Hari ini saya akan bentangkan kerja saya berkenaan dengan topik pengurusan stres. Okay, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu stres. Okay, secara ringkasnya, stres itu adalah tekanan yang dihadapi oleh setiap individu. Okay, stres itu juga menyebabkan individu memerlukan keupayaan untuk menghadapinya. Okay, stres itu normal sebenarnya. Orang yang tak pernah stres tu yang tak normal. Gitu. And then dekat sini kita dah boleh kaitkan dengan first soalan kita. Okay, adakah stres ni baik ataupun buruk? Actually dua-dua ada pros and cons je. Okay, stres ni baik, okay, tapi kena kontrol, tak boleh lebih daripada had. Kalau stres yang melampau boleh melibatkan nyawa dan emosi. So kita jadi nature balik. Okay, adakah stres ni baik atau buruk? Jawapan saya, stres ni adalah baik sebenarnya. So kenapa baik? Sebab kalau kita stres, kita dapat meningkatkan tahap kemahiran daya suai. Contohnya, tahap kemahiran daya suai ni macam kalau kita perlu berhadapan dengan sesuatu perubahan hidup. Contohnya macam perubahan macam dekat tempat kerja, kenaikan pangkat, kematian ahli keluarga, ataupun kita baru disahkan dapat penyakit. So tahap kemahiran daya suai dekat sini, which is automatically kita rasa macam kita perlu cari jalan penyelesaian, mencari kekuatan untuk menghadapi, adapt dengan situation. Like kita punya adrenaline dirembeskan supaya keupayaan berfikir kita meningkat. Dia akan jadi laju berfikir. Cepat je kita akan dapat adapt dengan situation yang baru tu. Sebab apa? Sebab kita stress. Okay, next point. Stres dapat membantu meningkatkan keupayaan otak. Macam yang saya cakap tadi, otak kita akan menjadi lebih cekap, lebih pantas untuk cari solution. Contohnya, kita dapat assignment, okay, kita buat-buat, lepas tu due date dah nak dekat, dah nak tamat tempoh, and then tiba-tiba banyak pula ilham turun time tu kan. Sebab apa? Sebab kita tertekan. Due date malam ni tapi assignment tak ada progress lagi. So boleh imagine tak, what if kalau kita tak ada rasa stress, mesti tak punctual dengan masa. Begitulah. Okay. And then next point, stress dapat memotivasikan diri untuk mencapai kejayaan, untuk sukses dalam hidup. Kiranya dengan adanya stress, masa depan terjamin. Kalau tak ada stress, terpesong sebab tak kisah dengan apa yang berlaku. Kalau kita kisah, kalau kita stress, risau, kita akan jadi lebih produktif. Kalau buat silap disebabkan stress, kita cuba untuk baiki apa yang salah. Kita belajar, cari jalan, sampailah satu tahap kita berjaya menghadapinya. Tapi kena ingat, stres perlu dikawal. So kenapa stres perlu dikawal? Jawapannya adalah supaya emosi stabil. Contohnya, kita kawal emosi dengan cara menerima hakikat ataupun keadaan tersebut, mengendalikan emosi secara positif, berfikir kenapa situasi macam tu perlu berlaku. Mesti ada makna yang lain, mesti ada hikmah kepada apa yang berlaku. Imbangkan kebaikan dan juga keburukan. Okay? Dan kalau emosi tak stabil, kemungkinan besar kita tak dapat fight dengan diri sendiri. Contohnya, kita berpenyakit kan, dan lepas tu stres, tak dapat kawal stres, emosi kita jadi tak stabil, tak dapat fight dengan penyakit, kita lemah, kita tak kuat, tak kental. So dekat situ kita nampak dah apa boleh terjadi lepas ni, betul tak? Okay.
Okay, next, kenapa stres perlu dikawal? Supaya kita dijauhi daripada sifat agresif dan juga sifat kasar. So, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita stres berlebihan, ia akan mempengaruhi otak kita. Kita jadi susah nak berfikir dengan tenang sebab kita terlampau stres, and that kita tak dapat apa-apa. Solution menghadapi stres pun tak ada. Yang dapat hanyalah kita melepaskan perasaan stres tu kepada pihak lain, kepada binatang, kepada orang lain, dengan cara kita akan jadi cepat marah daripada biasa. Tahap toleransi pun rendah dan juga mudah marah walaupun disebabkan oleh perkara kecil. Okay, next point adalah stres perlu dikawal supaya kita tak berlaku kemurungan yang keterlaluan, sehingga menyebabkan hidupnya terjejas. Yang ni boleh merujuk kepada situasi seperti kehilangan orang tersayang atau kegagalan dalam mencapai apa yang kita nak. So akan menimbulkan satu tekanan dalam diri, which is kita rasa tiada harga diri, and then rasa hidup tak ada makna, tak boleh terima kenyataan, rasa lost sampai tak boleh nak berfikir. So kalau tak kawal stres tu, maka terjadilah kemurungan yang keterlaluan. Bahaya menyediri dalam keadaan stres ni macam-macam boleh terjadi sebab kita tak diperhatikan. Contohnya macam boleh menyebabkan bunuh diri, boleh ataupun kita makan pil tidur dan sebagainya, kita akan membahayakan diri sendiri. Okay, tadi kita dah tahu kenapa stres perlu dikawal. So sekarang ni kita nak tahu apakah cara terbaik ataupun the best way untuk mengawal stres. Okay, first kita perlu mempelajari kawalan emosi dengan betul. Okay, kawalan emosi dengan betul ni saya maksudkan dengan teknik relaxation. Contohnya dengan membuat regangan ataupun menggeliat sikit. Contohnya tengah belajar kan, ataupun tengah bekerja dalam office 24 jam duduk dalam office, tak keluar-keluar, tengok alam semula jadi, so oksigen pun tak masuk, boleh sebabkan stres. So caranya menggeliat ataupun buat stretching sikit biar badan kita lega. And then selain daripada stretching, lakukan latihan pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam, keluar sekejap tengok nature, ataupun berubah tempat daripada tempat yang kita stress tu kepada tempat lain. Go find another places. Untuk apa? Untuk sedut oksigen luar, bukan oksigen dalam office je. Teknik-teknik pernafasan pun seperti cari kedudukan yang selesa, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, and then hembus nafas melalui mulut. Itu pun penting juga. Okay, and then next point, pengurusan masa. Kita boleh susun masa elok bila nak buat kerja A ataupun bila nak buat kerja B, and then tempoh masa untuk kerja A tu ambil masa berapa hari, 3-4 hari ke, and then barulah boleh proceed ke kerja B. So kita dapat siapkan tugas tanpa rasa tertekan. Kita tak perlulah multitasking ke ataupun buat kerja A and at the same time buat kerja B juga. So bila nak siap mesti lambat, ambil masa lama. Kalau buat satu-satu, siap lah. Yang tu siap, teruskan yang ni siap. So macam akan jadi lebih teratur. Lepas tu bolehlah selit-selit sikit waktu rehat, boleh list out mana yang priority, so buat dulu. And then dah siap kerja yang tu, self reward. Tak semestinya kena beli McD ataupun tak semestinya kena shopping ataupun pergi spa ke, tak perlu keluarkan duit. Kita boleh juga macam tengok movie ke, ada break sekejap beberapa jam, tengok movie, buat Nescafe, main phone, dengar lagu, and then puji-puji kerja kita yang dah siap tadi tu. Itu pun adalah satu self reward juga. And then the next day barulah continue kerja yang seterusnya pula. So dengan cara tu kita tak akan stress lah. And then the last point, the best way untuk mengawal stres adalah berfikiran positif. Contohnya kalau stres, duduklah sekejap.
self reflection ataupun fikir sejenak kenapa semua ni perlu berlaku. Boleh jadi banyak hikmahnya, ataupun menilai pemikiran negatif tu sahih ke tak serta mempunyai fakta yang kukuh. Maksud saya dekat sini, contoh situasi stres tu macam gagal dalam exam. Kenapa gagal? Sebab kita tak study. Orang kata sebab kita malas. Tapi sebenarnya bukan sebab malas, tapi sebab kita tak sempat nak study. Kita tak ada masa, terlampau busy buat kerja lain, kita banyak kerja nak buat. So next time pandailah cari solution, beri peluang yang kedua untuk diri sendiri untuk berubah. Setkan priority, susun masa dan do the best lah. Everyone deserve second chance lah. So begitu cara untuk kekal positif jika menghadapi stres. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.